Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita untuk kelas Bahasa Melayu pada hari ini untuk sesi satu lah. Sesi hari Khamis kita namakan sesi perbentangan. Kalau hari Jumaat sesi tata bahasa. Okey, sesi karangan lah. Cikgu lebih kepada memberi pengetahuan-pengetahuan supaya anda ada idea-idea untuk nak diulas dalam karangan terutamanya. Jadi kita dah ada kumpulan, ada lagi pelajar yang mungkin baru masuk yang tak ada kumpulan, boleh PM cikgu. Sebab ada satu kumpulan tu yang kumpulan terakhir rasanya baru seorang. Tak tahulah yang lain mungkin masuk ke macam mana. Tak apa, kita mulakan untuk kelas pagi ini dengan pembentangan dari kumpulan tema 4 ke rasanya. Sekejap. Tema 3. Tema 3 iaitu pertanian, perikanan dan penternakan. Ini best. Ni topik tema yang cikgu suka. Cikgu suka pertanian, perikanan dan peternakan ni. Cuma yalah kita tidak diberi peluang untuk berada dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Ini antara bidang kegemaran cikgu lah. Cikgu minat tapi tidak diaturkan perjalanan ke arah itu. Tapi alhamdulillah mana-mana pun yang terbaik insya-Allah. Jadi kita nak ada tak kumpulan dia ni? Syed, Mior dengan Saiful Luqman. Ada? Saiful, Syed, Mior. Mior tadi yang baca doa tadi kan? Okey, alhamdulillah. Ada 3 jejaka ni. 3 jejaka ni kita mulakan pembentangan. Slide kat mana? Siapa nak bentang slide? Siapa yang bentang slide kan? Hantar ke cikgu, cikgu bentangkan. Macam mana? Saiful? Slide ada hantar kat cikgu tak? Buka mic, buka mic. Dengar tak suara cikgu? Dengar kan? Buka mic. Mana slide? Dengar. Okey. Mana slide? Hantar ke cikgu ke macam mana? Tak tahu kalau mana ni. Mana siap Mio? Mana Mio? Ada Mio? Syed? Siapa yang PM hari tu cikgu ni? Cepatlah. Cepatlah Saiful. Kamu cakap dengan siapa? Macam cakap tiba-tiba tak? Kamu buka mic ke? Kamu cakap siapa Saiful? Macam cakap tapi macam tak cakap. Cepatlah ni kumpulan 3. Ke dah bentang? Ke belum? Ke cikgu lupa ingatan? Itu pendidikan kan? Hari ni betul lah. Pendidikan dah selesai. Macam belum lagi pertanian. Cepat. Cepat Saiful. Mio, Syed, mana? Cakap lah. Tulis pun tak ada senyum-senyum suka-suka. Ini kenapa? Kita nak mula kelas ni. Okey cikgu. Saya mana? dah grup. Cuba cikgu tengok. Buka tak? Mana dekat grup ni? Grup ni. Cuba cikgu tengok boleh buka tak? Boleh. Sorry cikgu. Sandro Haro, nama kamu apa ni? Sandro Haro. Sandra Haro. Apa nama kumpulan ni? Cantik Tengok tu cikgu minat bidang-bidang ni, cantik dia punya slide. Wow. Okey. Present. Okey, baik. Okey. Sandro Haro ni nama gak campur ke apa? Syed Saiful Walmio. Jadi Sandro Haro. Ya kot. Okey. Tahniah. Cantik. Slide yang cantik. Okey. Siapa mula dulu ni? Perikanan dan Indonesia. Ni. Sini ke? Siapa? Saya dulu. Saya dulu insya-Allah. Okey. Okey. Mula kat sini betul? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya 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 pembentangan yang pertama daripada tema yang pertama yang Tiga. ketiga tentang perikanan, pertanian dan peternakan. Okey. Yang pertama kita akan masuk dalam bahagian perikanan dalam Malaysia. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak maklum kepada anda, sebelum tu cikgu nak boleh tak setiap orang nanti dia akan keluar isi-isi yang macam ni kan. Faktor-faktor, okey, faktor-faktor yang pengaruhi kamu. Cikgu nak yang penonton-penonton ni keluarkan buku ke kertas nota, buat dalam bentuk nota. Contoh nota tu macam buat pendek-pendek lah, macam contoh buat berteminda macam ni ke kan, buat pendek-pendek je. Isi dia, sebab isi ni yang kamu akan guna dalam karangan. Kalau duk dengar melangok je, memang tak ingatlah isi tu. Habis dengar ingat lagi, habis kelas ni tak ingat terus. Cikgu nak anda lakarkan dalam buku, dalam kertas ke kan. Lakarkan. Lakarkan. Ada kertas A4 tak satu? Lakarkan. Lakarkan bentuk yang bentuk berteminda macam ni ke kan. Kejap lagi kawan kita akan bentangkan isi-isi penting kan. Apa kepentingan keperikanan. Kan, apa kamu salin nota-nota pendek. Okey, semua standby dengan buku buku dan pen untuk anda salin. Apakah fokus tu, ingat lagi fokus tu ialah punca, kebaikan, keburukan ke, masalah ke, semua inilah fokus-fokus yang berbeza cara mengatasi. Dan kamu kena buat dalam bentuk nota. Okey, buat dalam bentuk nota, semua conteng dalam kertas masing-masing. Contoh kalau cikgu kata faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan je. Faktor yang mempengaruhi satu fokus. Satu fokus, satu muka surat. Okey. Buat je nota. Ada 3 faktor. Ada 5 faktor. Banyak Ada faktor. Faktor government tu faktor kerajaan tu. Okey. Government dah jadi bahasa Inggeris dah tu. Faktor kerajaan. Okey. Faktor sosial. Faktor ekonomi. Okey, buat dalam bentuk yang berteminda yang macam ni lah kan. Tapi bukan dalam kertas. Cikgu nak anda tulis dalam buku tulis. Okey, tak kira lah bentuk landscape ke, dalam portrait ke, mana-mana pun boleh. Okey. Tapi masing-masing kena bersedia dengan nota. Maksudnya tak adalah dengar je. Dengar sambil tulis. Dengar sambil tulis. Barulah efektif. Okey, kita mulakan. Semula-semula. Okey, saya mula ke cikgu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan sambung tadi. Dalam bab pertama ini kita akan mulakan dengan apa itu perikanan. Sebelum kita mengetahui apa perikanan, kita harus tahu definisi perikanan itu sendiri. Perikanan itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnes perikanan. Ini bahasa Indonesia ni. Perikanan. Satunya ejaan salah kat situ kan. Perikanan. Ini kamu tak perlu salin yang nota ni tak perlu salin. Ini sekadar pengetahuan am. Ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rasanya. Kalau bahasa Melayu kita pengelolaan dan bukan pemanfaatan, ada bahasa Melayu pemanfaatan ni, dan penggunaan sumber ikan, sumber ikan dan lingkungan ni, bukan juga lingkungan ni, macam sumber ikan dan bidang dan mulai dari praproduksi, bukan produksi ni, praproduksi, pengolahan sehingga kepada pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnes. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita bisnes, bukan bisnis. Bisnis Indonesia. Okey, bisnes. Okey, dalam suatu sistem bisnes NE. Okey.
Okey, ada nak sebut lagi tak saya pun nak bentang apa-apa lagi kat sini? Maksudnya Okey, tentang tak. apa ni? Ini tentang apa maknanya perikanan ni semua yang berhubungan dengan ikan dan bukan ikan saja tapi bersangkut dengan laut hidupan laut. Hidupan laut. Sumber hidupan laut. Itu lagi tepatlah. Ha. Dan kebaikan sumber laut. Sumber laut. Okey. Sumber laut kita sotong, udang. Betul lah. Okey. Okey. Next. Seterusnya okey, dengan perikanan ini dia dengan perikanan ini dia boleh menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi semua dalam kita punya bidang ekonomi kerajaan lah cikgu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan ni seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kerajaan, faktor teknologi dengan faktor fizikal. Antara faktor yang mempengaruhi dalam ekonomi itu seperti permintaan yang tinggi. Maksudnya dengan adanya sistem perikanan ini semuanya kita membutuhkan dalam sehari-hari kita untuk buat makanan. Poin di sini ialah, poin yang anda di sini ialah apakah punca? Maksud dia sini, faktor yang pengaruhi maksud dia apakah punca berlakunya kegiatan perikanan. Itu maksud dia. Apakah punca yang telah menyebabkan adanya sektor perikanan? Adanya kegiatan. Jadi punca disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Apa maksud permintaan yang tinggi? Maksudnya ialah orang nak makan ikan. Kan orang nak makan ikan ataupun restoran nak buat restoran makanan laut, dia perlukan ikan sotong tu tadi. Jadi disebabkan permintaan tinggi, asalnya mungkinlah Pak Mat je makan ikan. Tiba-tiba Pak Mat bagi kongsi dekat jiran sebelah ikan ni sedap. Sedap lah ikan ni Pak Mat. Bolehlah saya nak 10 kilo lah minggu depan. Pak Mat ni pun asalnya bukan dia nak jual, tapi disebabkan ada permintaan tinggi tadilah yang menyebabkan Pak Mat melakukan aktiviti perikanan, pergi ke laut cari ikan 10 kilo tadi untuk dijual kepada orang yang nak. Itu maksud permintaan. Okey, maksudnya Pak Abu pula nak ikan tadi. Jadi ada sebabkan oleh faktor permintaan tadi, maka berlakulah adalah sektor perikanan. Okey, lagi? Okey. Yang kedua tu dalam faktor ekonomi pelaburan yang tinggi dalam perikanan aquaculture. Apa maksud? Maksudnya dalam faktor ekonomi ni dia ada banyaklah orang yang buat untuk perikanan ni cikgu. Okey. Pak Abu tadi, Pak Abu tadi, dia musim hujan dia tak sempat ke laut tau. Dia tak sempat ke laut dan laut bergelora. Jadi macam mana dia nak dapatkan sumber ikan kalau bukan ke laut? Jadi Pak Abu, macam mana Syaiful? Macam mana Syaiful? Maksudnya kalau dia dia buat kolam cikgu. Dia buat apa? Kolam. Buat kolam. Okey, buat kolam ikan. Sekarang ni kita dah ada kolam ikan, kolam udang udang air tawar, ikan-ikan air tawar yang dulu yang mungkin kita kata siakap lah contoh. Siakap ni dia ada siakap laut dengan siakap sungai. Siakap lah contoh. Siakap laut dengan sungai ni tak jauh beza sangat pun. Bentuk pun lebih kurang sama. Jadi orang sekarang ni sebabkan banyak permintaan tinggi tadi, maka nama apa Pak Samad contoh Pak Samad tadi dia melabur duit sejumlah duit, contoh dia melabur 10,000 atau 100,000. Dia kata dekat Pak Abu. Kata Abu, engkau bukalah kolam ikan siakap. Siakap air tawar. Kau buka kolam siakap, aku laburkan kau 100,000 untuk buka kolam. Kan? Dengan syarat bila ikan ni boleh dijual 50% dapat dekat aku untung dia. Nampak? Okey, 50% daripada jualan ikan siakap tadi, 50% aku dapat, 50% lagi engkau dapat. Okey, ini maksud dia pelaburan yang tinggi dalam perikanan aquaculture. Sebab apa Pak Samad tadi
dia yakin bahawasanya siakap dia akan maju. Macam mana dia rasa, Pak Samad rasa ikan dia tadi maju? Sebab apa? Sebab permintaan yang tinggi lah. Sebab permintaan tinggi. Pak Samad tengok setiap kedai pasti ada orang jual ikan siakap 3 rasa. Kan? Perasan tak kalau kamu pergi kedai-kedai kan? Setakat nak minta siakap 3 rasa tu senang tak Saiful? Senang. Senang. Maksudnya Pak Samad nampak tak rugi nak melabur 100,000 dalam perikanan aquacultur seperti ikan siakap air tawar tadi. Jadi Pak Samad keluarkan 100,000, dilaburkan dekat syarikat Pak Abu tadi. Pak Abu, aku bagi kau 100,000, kita kongsi untung. Pak Samad tadi dia ada duit tapi mungkin dia tak ada masa nak uruskan kolam. Dia rasa Pak Abu yang boleh uruskan kolam tadi. Jadi Pak Samad bagilah 100,000 dekat Pak Abu untuk uruskan kolam. Kan? Dalam 6 bulan sekali dapat untung. Bolehlah dalam untung dalam 50,000 ke 6 bulan sekali dituai kan. Maksudnya ikan tu dijual, dapat untung, Pak Samad pun dapatlah bahagian di 50,000 tadi. Kan? Asalnya kalau disimpan 100,000 dalam bank tak dapat untung 50,000 senang-senang, betul tak? Kalau dia melabur tadi, at least dia boleh merasa untung ataupun dia boleh merasa hasil duit dia tadi. Faham pelaburan ni? Faham tak pelaburan ni apa? Matematik dah masuk pelaburan? Belum Belum. Matematik dah masuk pelaburan? Belum, cikgu. Melabur ni lah suatu aktiviti kita bagi duit dekat syarikat. Tapi dengan syarikat tu akan bagi pulangan untung dekat kita. Contoh pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia ni, contoh Amanah Saham Berhad ASB. Contoh bank-bank pun memang ada buat pelaburan. Maksudnya siapa yang masuk pelaburan ni, masukkan duit, contoh masukkan 50,000, hujung tahun kamu dapat untung 3,000. Contoh dah masuk 50,000, hujung tahun dapat 3,000. Untung okey lah tu, simpan 50,000, tiba-tiba kita dapat, bukan tiba-tiba lah, dapatlah untung 3,000 daripada duit tu saya saja kita simpan. Baiklah kita gunakan bagi kat syarikat lain, majukan perniagaan, dapat untung kita dapat. Itu masuk pelaburan. Dan pelaburan ni sangat terkenal dalam kalangan orang-orang Cina. Pelaburan ni memang satu perkara yang sumber ekonomi utama mereka juga. Cuma Malaysia ni, orang-orang Melayu kita ni masih lagi kurang kefahaman, kurang kesedaran tentang pelaburan. Kalau tengok Amanah Saham Berhad di Malaysia ni, pencarum dia ataupun pelabur-pelabur dia ramai daripada kalangan-kalangan golongan Cina. Sebab Cina menyimpan banyak, dia simpan duit banyak. Jadi daripada disimpan free-free, baiklah dia simpan bagi kat syarikat Nestle ke berlabur, syarikat syarikat besar, syarikat makanan ke, syarikat Ramly ke, syarikat 7E ke, syarikat Maidin ke, ada saham-saham. Kalau dengar kawan-kawan kita main saham, itulah saham, pelaburan saham nama dia. Maksudnya kita bagi duit kita untuk bagi modal kat dia. Lepas tu last dia bagi untung kat kita. Itu maksud dia pelaburan. Kalau anda ada tabungan-tabungan, pergilah melabur dekat ASB lah, itu paling selamat lah. Paling selamat maksudnya kurang risiko. Kuranglah untung, gitu je sebenarnya. Kalau banyak risiko, maksudnya banyak risiko ni, contoh kena sumbang 100,000 baru kamu boleh masuk syarikat ni. Rasa macam takut nak sumbang 100,000 benda tak nampak depan mata kan. Sumbang 100,000 tapi setahun kamu akan dapat 10,000 contoh kan. 10 sumbang 100,000, setiap tahun kamu dapat 10,000. 10 bulan 10 tahun dah dapat balik untung kita, contoh. Okey, maksudnya itu cikgu tak boleh nak cakap lah pelaburan-pelaburan mana, sebab kita pun risau kadang ada pelaburan yang memang banyak yang kena tipu. Itulah scammer-scammer kan. Sekarang makcik masuk, makcik 5,000 je cik, setiap bulan saya bagi untung 1,000. Sukalah makcik, sebulan 12 bulan dapat 12,000, bagi modal 5,000 je dapat 12,000 pulangan. Seronoklah makcik kan. Sebulan 2 dibagi lagi 1,200, bulan ketiga senyap. Bulan ketiga senyap, mana ni tak masuk-masuk lagi duit pelaburan ni. Dah kena tipu habis 3,000 begitu sahaja. Banyak berlaku 5,000 kan. Dia janji bagi 1,000 sebulan. Banyak, itu perkara banyak berlaku. Dan biasa dia akan serang orang-orang tua, sebab orang-orang tua ni dia banyak duit.
Orang-orang tua ni banyak simpanan berbanding orang muda ni nak banyak guna duit kan. Orang tua tu dah tak ada dah, dia duduk rumah kan, tak ada buat apa, dia simpan duit. Banyaklah berlaku. Okey, panjang pula kisah dia. Okey, apa lagi faktor yang pengaruhi kegiatan perikanan? Okey. Okey, Faham pelajaran tadi faham Maksudnya ramai orang yang macam Pak Samad tadi nak melabur. Yang lain saya sambil tu tulis, saya nota. Kita dah bertahu satu-satu ni tulis. Tulis nota sambil-sambil tu. Okey, sambung. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Yang antaranya yang pertama pekerjaan utama masyarakat di pinggir laut dan kedua sumber protein. Okey, maksudnya dengan adanya perikanan ini selalunya terjadi di orang-orang yang tinggal di berdekatan dengan laut itu. Yang kedua itu dan ikan sendiri itu mempunyai salah satu nak cakap apa suatu yang dibutuhkan dalam badan lah, seperti protein. Okey, betul. Okey, faktor sosial betul. Maksudnya masyarakat duduk tepi laut, kerja dia cari ikan lah. Kan takkan cari hasil laut, hasil hutan pula kan. Duduk tepi laut cari ikan lah. Itu maksud dia. Disebabkan kenapa perikanan ni muncul, disebabkan orang yang tepi laut tu memang dia nak cari makanan, carilah tepi laut. Dan juga sebab apa cari ikan, sebab dia tahu ikan ni ada sumber protein yang banyak, ikan, sotong, udang. So ada banyak sumber. Maksudnya kalau orang tak tahu kebaikan dia, orang buat tak tahu je, tapi orang tahu ikan ni sumber protein yang baik, so kenalah kerja je lah cari ikan, makan ikan pun dah sihat. Okay, next. Dan yang ketiga adalah faktor fizikal. Faktor fizikal ini yang pertama Selat Melaka yang terlindung daripada tiupan angin monsun. Maksudnya tempat lah cikgu. Yang kedua pinggir laut yang cetek dan berteluk sesuai untuk pembinaan tempat pendaratan ikan. Maksudnya masuk faktor fizikal ni yang berkenaan dengan tempat lah cikgu. Tentang muka bumi, bentuk muka bumi. Ya, cikgu. Bentuk muka bumi kita, pantai kita tak macam tak dalam. Maksudnya sampai pantai tu cetek. Bukan kata sampai pantai dekat pinggir laut tu, dekat tepi pantai tu masih dalam lagi kan, sampai tak boleh kapal nak turun ke apa kan. Tapi sebab pinggir laut kita cetek, jadi nelayan boleh turun hantar bekalan ke darat. Maksudnya sesuai untuk binaan. Kalau contohlah laut di dalam kan, macam mana orang nak bina tempat macam jeti kan? Jeti kan orang bina dekat laut yang cetek ataupun pantai-pantai yang cetek, betul tak? Betul. Orang tak bina jeti dekat laut dalam tenggelam kena orang-orang sekali. Dia bina jeti tu dekat tepi-tepi pantai je. Waktu-waktu biasa dia akan bina waktu air surut. Waktu air surut tu masing-masing pasang curucuk. Curucuk tu ialah tiang. Tiang sampai jadi satu jeti. Menghala ke yang lebih dalam lah, supaya kapal ni tak boleh masuk ke dekat, betul tak? Kapal-kapal ikan ni tak boleh dekat. Dia tak boleh dekat ke pantai sebab dia kan perahu kan. So kalau rapat ke pantai, tersekatlah dia punya badan dia tu, tak boleh masuk ke laut semula. Jadi dia bina jeti. Ni maksudnya ialah faktor fizikalnya sesuai untuk pembinaan tempat pendaratan ikan kan. Orang-orang yang pergi sebulan 2 cari ikan dekat tengah laut tu, dia balik tu dia mendarat ikan kat situ lah. Lepas tu dia bawa ke darat. Okey, sambung. Seterusnya adalah faktor teknologi. Disebabkan perikanan ini membutuhkan bukan sekadar sampan, seperti kapal besar dilengkapi peralatan moden dan adanya radar dan radio sinar, pukat tunda, jentera dan bilik dingin beku. Disebabkan perikanan ini membutuhkan teknologi moden seperti kapal. Memerlukan, salah ayat kamu tu. Disebabkan kita ada kapal besar, disebabkan kita dah ada kapal besar, moden, ada radar semua tadi, menyebabkan adanya perikanan ni. Itu maksud dia. Faktor tu ialah punca kenapa perikanan ni ada. Maksudnya kenapa sektor perikanan ni ada. Faham di situ? Sebab kita mempunyai kapal besar macam tu cikgu. Ya, sebab kita ada kapal besar lah menyebabkan
kegiatan perikanan ini semakin maju. Lepas tu adanya teknologi. Kalau dulu orang nak tengok ikan susah kan. Kita tengok dulu nampak hitam tu ikan lah tu. Sekarang tak perlu. Sekarang orang guna radar je. Macam yang kamu tengok dekat cerita-cerita orang putih tu kan. Dia guna apa yang macam radar yang macam ni tu. Dia radar merah biru tu. Kan dia ada merah biru tu. Kalau radar tu lalu dekat, kenapa macam ni ikan dekat sini dia nampak radar tu. Nampak tak radio radar tu? Tahu tak? Kamu pernah tengok tak? Nah. Kan macam ada radar-radar kalau kita scan tu, kalau cerita-cerita apa cerita-cerita dongeng macam kat depan tu ada ikan Josh contohnya kan, ikan Josh, ikan paus. Kat depan tu ada perahu yang akan langgar kita. Itu radar-radar yang dia boleh detect dah. Ada banyak mana ikan bawah tu, lepas tu adanya pukat tunda, jentera. Pukat tunda tu apa pukat tunda? Pukat tunda tu macam ini cikgu. Apa? Jala besar. Jala besar lah. Yang ditarik buka tunda dan bilik dingin beku. Maksudnya ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Bawah tu dia orang akan dapat je ikan, dia akan terus masuk dalam sejuk beku tu, dia boleh simpan sampai 3 bulan. Ikan tu segar lagi. Maksudnya ikan yang sampai dekat darat ni bukanlah ikan-ikan yang baru ditangkap Dia dah ikan dah berbulan-bulan tapi disimpan di bawah peti sejuk. Peti sejuk beku. Okey, ada lagi. Last. Last adalah faktor kerajaan. Sebab adanya perikanan ini, jadi kerajaan pun ikut andil dalam sistem perikanan ini, seperti peranan LKIM. LKIM tu apa? Saya lupa cikgu. Lupa? Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Tulis semua. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Penting untuk anda tahu supaya anda boleh buat dalam karangan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Periksa akan tahu, dia ni banyak ni input ni. Maksudnya ada kementerian yang dia hafal. Okey, ini input yang bagus Okey, lagi. Yang kedua, memberi bantuan modal dan subsidi. Peranan kerajaan. Okey, antara punca kenapa sektor perikanan ni ada disebabkan adanya bantuan modal. Apa maksud subsidi? Subsidi tu macam ganjaran cikgu. Ganjaran. Subsidi ni macam bantuan jugalah. Macam kita dapat subsidi beras. Sekarang dah tak ada subsidi beras. Subsidi beras, subsidi minyak, subsidi gula. Sekarang minyak ada lagi subsidi, gula dah tak ada, beras dah tak ada. Kan itu kenapa beras sampai RM40. Mahal beras sekarang mahal. Hidup ini keras ya anak-anak. Kalau fikir nak senang boleh senang kan. Fikir hidup ni keras So belajarlah betul-betul. Jadilah orang yang berguna lah itu penting beras pun mahal Kalau nak tanam sendiri tu lain kira. Okey. So ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan. Okay, semua dah salin dah semua? Okey. Dah salin Kita tunjuk gambar apa gambar best ke kan supaya cikgu tahu kamu dah siap salin. Dah siap salin nota? Okey. Okey, baik. Okey, baik, kita pergi kepada next siapa? Saya lagi cikgu sampai habis. Siapa? Masih saya. Kamu juga. Okey, Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan perikanan. Okey, kepentingan masuk dengan apa kepentingan? Kepentingan tu macam kelebihan. Kelebihan lagi? Kelebihan, kebaikan, apa lagi Kelebihan, kebaikan, manfaat. Manfaat. Semua tu sama maksud. Okey, penting untuk kita tahu perkataan lain supaya kita tak pening. Kita tak pernah dengar kepentingan tapi kita pernah dengar manfaat. Kita pernah dengar faedah. Itu lagi senang. Apa faedah perikanan? Kan senang kita nak faham kan? Apa manfaat perikanan? Apa kelebihan perikanan? Sama je maksud dia. Okey, perkataan je lain. Okey, sambung Saiful. Okey, antara manfaat perikanan ini adalah sumber protein yang murah dan mudah didapatkan.
Yang kedua, peluang pekerjaan sambilan untuk tambah pendapatan. Yang ketiga, peluang pekerjaan kepada Okey, penduduk satu-satu. tempatan. Okey, saya put satu-satu. Okey, sumber protein yang murah dan mudah didapatkan. Ah, Contohnya apa? Contohnya, dengan adanya perikanan ini kita dapat protein yang banyak lah dan mudah. Sebab dia Contohnya banyak, apa? ikan ni banyak. Apa sumber protein tu? Contoh? Contohnya, vitamin B2. Tak, maksud cikgu. Oh, bukan. Maksud cikgu sumber tu ialah ikan lah. Ikan. Ikan, Ah, soto, ketam. Nah, itulah sumber protein. Okey, yang kedua. Yang kedua, peluang pekerjaan sambilan untuk tambah pendapatan. Ah, Contoh? Bagi orang bagi orang pinggiran lah, orang yang tinggal dekat dekat dengan laut, jadi dia tak susah nak cari kerja. Tak Hmm. perlu pergi jauh-jauh, hanya boleh dapatkan kerja dengan turunlah ke laut. Turun ke laut? Hmm. Nah, turun ke laut. Sambilan. Okey, lagi kerja sambilan Ah, apa? Kerja sambilan dia jaga kolam orang, Jaga kolam orang. kolam orang. Okey, boleh lagi. Lagi Perahu kan, jaga perahu boleh kat tepi pantai. jaga Jaga perahu. perahu. Lagi pekerjaan sambilan macam contoh apa lagi? Jadi apa? Runner. Kita panggil apa penghantar makanan kan Ah, contoh. Pak Samad, saya nak 10 kilo. Dia pun suruhlah Hamid. Hamid tu ialah pekerja sambilan. Hamid dia akan buat kerja sambilan ni pukul berapa? Pukul 12 sampai pukul 2 petang contoh. 12 tengah hari sampai 2 petang. Hamid pergi hantar rumah Mak Lijah. Pergilah dia hantar rumah Mak Lijah. Dapatlah sekali hantar RM5 upah dia. So itu antara satu kerja sambilan. Okey? hmm, Boleh jadi okay. penghantar makanan. Okey lagi? Yang ketiga, peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sama cikgu yang tadi. Contoh. Ah, Contoh apa con- kerja dia? Contoh ni macam jadi driver tadi cikgu. Jadi pengantar sambilan jaga kolam, apa? Tolong beli umpan. Hmm. Apa lagi? Jual ikan ke pasar. Jual ikan ke pasar, Tolong apa kerja siang tengok ikan. ikan. Kan ada ikan besar-besar tu kan dia perlukan orang yang memang kena sisik, kena buang perut, betul tak? Betul. Lepas tu kalau ada lagi kerja yang contoh ikan bilis contoh ikan bilis, nelayan bawa balik ikan-ikan bilis, ada Mak Lijah ke Mak Jenak ke kan akan jadi pekerja, akan bekerja di syarikat ikan bilis tu kan, jemur ikan bilis, basuh ikan bilis, packing ikan Kupas, bilis. Secara tak langsung tadi maka buang. timbullah peluang pekerjaan yang banyak daripada sumber Hmm, laut kan. Sotong kering tu tak yang dijual dari makanan laut kan contoh. Apa lagi? Ikan kering, Betul. ikan bilis, Ikan bilis. sotong kering. Apa lagi daripada sumber ikan? Apa lagi boleh bagi tahu? Lain-lain boleh tak? Apa lagi sumber daripada sumber laut makanan yang kita rasa macam dia bukan sekadar makanan laut, dia boleh jadikan makanan kudap. Kerang. Apa contoh? Kerang. Okey, kerang. Lagi boleh bagi apa lagi contoh daripada makanan laut tadi terhasilnya makanan kudap? Sebagai kudapan. Pekasam bagus. Lagi buat pekasam lagi. Apa? Tos tiram, okey. Lagi ikan masin bagus. Lagi rumpai laut. Ya, betul lagi. Banyak lagi. Ketambah. Apa tu? Lagi ketam gamat. Okey, betul. Gamat daripada laut. Lagi udang kering, sardin. Lagi Banyak betul. gamat kan dekat Langkawi kan biasanya kan di Ah, kawasan ah. pantai. Belangkas. Okey lagi makanan yang ni, makanan yang dibuat yang dah proses. Sos ikan. Okey bagus lagi. Makanan yang telah diproses. Makanan yang telah diproses bukan jenis ikan bukan jenis hidupan laut. Sambal kerang. Proses sos ikan, udang kering, Sambal gamat, sambal keropok kerang. ikan. Yes, keropok ikan, keropok udang pun ada orang buat. Ada. Keropok leko, betul tak? Betul. Sumber tu sumber daripada ikan. Nampak? Inilah dia panggil membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat.
Mak Lijah jual ikan perkasa, Mak Jenak jual ikan masin, Mak Limah jual ikan perkasam. Kan nampak? Di situlah dipanggil peluang pekerjaan dibuka kepada penduduk Empat. setempat. Okey, sambung. Okay. Yang keempat, negara kita dapat mengurangkan jumlah ikan yang terpaksa diimport. Hmm. Dengan adanya perikanan ini, jadi dalam negara kita tak susah-susah untuk meminta kepada negara lain untuk diimport ikannya. Betul. Ya, kalau kita ada cukup sumber perikanan kita, maksudnya kalau sektor perikanan memainkan peranan penting dalam mendapatkan sumber makanan ikan sebanyak yang mungkin, atau kita kata dapat mengeluarkan hasil laut sebanyak yang mungkin, kita tak perlukan negara luar untuk hantar. Okey, kita hanya perlukan, kita tak perlu kita nak kena pergi nak kena makan ikan apa yang kalau makan ikan Hutton, apa yang restoran tu? Western. Manhattan kan? Um, Manhattan tu ialah salah satu import punya ikan tau. Maksudnya dia negara luar. Kan negara luar, dan barang dia pun mahal. Kan sebab dia daripada luar, negara luar yang hasilkan, bukan kita. So kita cukuplah pergi restoran Mak Limah jual ikan kembung goreng, ikan kembung apa masak lemak pun sedap tak perlu bagi Manhattan yang mahal-mahal tu kan. Pergi boleh pergi yang tempatan punya. Okey lagi? Ya. Yang terakhir, janganlah. Dengar. Yang terakhir tu, ikan dan udang menjadi sumber pendapatan negara kerana ia diekspor ke Singapura, Jepun, United Kingdom dan Thailand. Jadi dengan adanya perikanan di Malaysia, kita dapat bukan hanya kita tidak membutuhkan negara yang lain, tapi kita dapat mengimport ke negara yang lain. Kita ekspor pula. Kita dah ada lebihan ikan untuk rakyat kita. Dengan lebihan ikan tadi kita boleh pula ekspor ke negara lain. Dapatlah tingkatkan pendapatan negara. Nampak Import ni ke dalam, ekspor keluar. Kita ekspor keluar. Import ni orang masuk ke dalam kita, barang import. Okey. Okey, baik. Lagi Saiful? Bagus. Seterusnya, kemudian kita akan masuk dalam masalah-masalah dalam perikanan. Okey, masalah-masalah dalam perikanan. Jadi setiap perkara tu ada kebaikan dan ada keburukan. Antara keburukan dalam perikanan ni adalah hasil tangkapan semakin merosot. Kalau keburukan masalah. Masalah atau cabaran. Okey, masalah ni macam masalah, cabaran, halangan. Maksud yang sama. Halangan tu ada point apa? Ada tanda ni kan. Apa warning kan? Tanda warning. Kalau berlaku ni, maka berlaku macam ni, maka sektor perikanan kita merosot. Okey, apakah punca atau faktor menyebabkan sektor perikanan kita merosot? Pertama ialah apa dia? Hasil tangkapan yang berlebihan. Hasil tangkapan merosot satu. Okey, merosot. Okey, yang kedua? Yang kedua, penangkapan yang berlebihan. Penangkapan. Okey, yang ini patutnya kena patutnya dieja, kamu kena susun biar nampak macam ni lah kan. Satu perkataan. Tangkapan yang berlebihan. Okey, tangkap lebih-lebih. Okey, lagi? Yang ketiga, pencemaran air daripada limbahan kilang. Limbahan kilang. Okey. Yang keempat, pencemaran air. Pencemaran air. Okey, baik. Yang keempat, penggunaan pukat tunda yang berlebihan. Yang kelima, kemusnahan kawasan pembiakan ikan. Okey, ada faham kat situ kan? Maksudnya hasil tangkapan merosot. Apa lagi? Apa lagi Saiful? Ada lagi? Ada nak cakap? Maksud penangkapan yang berlebihan menyebabkan masalah dalam perikanan. Maknanya apa berlaku jika kita menangkap ikan secara berlebihan? Ikan tu tak sempat nak membiak je. Jadi kita dah tangkap dulu. Ikan tak sempat membiak, betul. Lagi akan berlaku lambakan. Lambakan di pasar. Maksudnya biasa Pak Samad dia minta 10 kilo je nak jual dekat orang-orang. Biasa 10 kilo tu habis lah. Tapi sekali dia punya tamak, dia kata kita lebihkanlah sampai 20 kilo. Kutlah ada orang nak beli, kan? Kutlah ada orang nak beli. So dia pun lebihlah 20 kilo. Dia cakap dekat Ali yang duduk laut tu, Ali aku nak 20 kilo pula kali ni. Kita nak lebih sikit. Kan aku nak guna duit lebih sikit. Kau tangkap lebih sikit, aku nak
Aku nak jual. Sekali bila jual tengok tak laku 10 kilo yang baki tu, yang laku 10 kilo yang betul-betul 10 kilo tu lah. Lagi 10 kilo tu buat apa? Dia buang ke kan? Lagi dia buang gitu saja. So itu antara masalah dalam perikanan lah maksudnya tamak dengan dia punya penangkapan tadi. Ini yang 3 pencemaran air tu biasalah kilang lagi penggunaan pukat tunda. Okey, apakah keburukan pukat tunda? Apa keburukan pukat tunda? Pukat tunda, keburukan dia, kalau dia semakin besar pukat tunda cikgu, semakin banyak ikan yang akan ditangkap. Jadi? Kalau semakin banyak ikan ditangkap, jadi berlebihan lah cikgu. Jadi berlebihan, betul? Dia akan jadi berlebihan dan dia tangkap tanpa mengira jenis ikan. Yang kecil-kecil semua dia tangkap. Kan? Dia tangkap semua, besar, kecil semua dia tangkap, hauk semua kat situ, dikauk semua kat situ, menyebabkan tak ada generasi. Generasi semua telah ditangkap. Ikan tu dah pupus. Ikan tu pupus sebabkan semua dikauk semua. Biasanya maksudnya kita tak boleh nak guna secara berlebihan penangkapan ni sebab ikan juga perlukan masa untuk Biak. Membiak. Perlukan masa untuk membiak. Okey, dah selesai salin dah selesai salin. Okey, lagi Saiful ada lagi? Ada yang terakhir cikgu. Cara mengatasi penangkapan yang berlebihan antaranya adalah perkuat kendali bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Oh, banyak kamu ni. Mana bahagian Syed dengan Mio ni? Sekejap lagi cikgu. Ada lagi? Okey, banyak ni. Okey. Teruskan cara mengatasi, okey? Yang pertama antaranya perkuat kendali bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Maksudnya kita kena kawal lah cikgu. Kerajaan kena kawal bagi setiap orang yang ingin menangkap ikan. Okey. Yang kedua, memperbanyak wilayah laut untuk dilindungi. Yang ketiga, hentikan troll. Troll adalah pukat yang ditarik pada jarak yang panjang untuk menangkap ikan. Troll kita cari troll. Troll ni kita tengok sikit lah api tu troll. Troll ni macam pukat tunda kot. Pukat tunda cikgu. Pukat tunda jugalah maksudnya. Yelah, pukat tunda lah dia macam ni lah, pukat tunda trolling dia tarik jauh ni kan. Dia macam ni. Kan? Tarik semua ikan. Pukat tunda. Atau mungkin yang macam ni. Kan macam ni. Dia tarik semua yang besar ke kecil ke. Ni kan. Atau yang beginilah, biasanya ginilah pukat tunda ni macam ni lah. Dia tarik. So memang dia dapat banyak lah memang dapat banyak. Dia kaut semua. Tapi bahayanya ialah dia ambil semua. Dia ambil semua jenis ikan yang ada. Menyebabkan ikan-ikan kecil pun ditangkap. Ikan-ikan kecil pun ditangkap dan tak adalah generasi ikan kecil tadi. Okey? Okey. Okey, baik. Dengan akhirnya saya punya pencerahan, saya minta diri dulu juga. Sekian. Saiful minta diri kat situ je Saiful. Jangan keluar pula. Okey, bagus. Okey. Sambung. Make by Mio. Make by Okey, Mio. Penternakan. Okey, tadi pertanian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak terangkan pasal peternakan. Peternakan ialah satu kegiatan pertanian membiak haiwan-haiwan ternakan. Ia telah diamalkan sejak beribu tahun dahulu. Kegunaan haiwan ternakan adalah untuk daging dan susu. Ia diperluaskan kepada kulit dan bulunya. Setelah itu, manusia mula menternak lembu dan kerbau untuk membajak tanah bagi membantu kegiatan bercucuk tanam. Seterusnya, kegiatan ini diperluaskan sehingga meliputi hampir keseluruhan haiwan dan mempunyai tujuan yang berbeza-beza. Okey, peternakan ialah suatu kegiatan membiak, pertanian membiak haiwan ternakan. Okey, betul? Okey, lagi. Faktor yang menyebabkan bidang peternakan tidak menjadi pilihan.
Sektor peternakan sering dianggap sektor yang dimonopoli golongan berumur dan golongan yang berkemahiran rendah, serta menganggap bidang peternakan adalah satu kerja yang susah. Kerana perlu bekerja di bawah panas matahari, tiada akses mana? Pada sumber utama. Tiada akses kepada sumber utama iaitu tanah dan kekurangan sumber kewangan. Okay. So ini punca lah. Punca, okay. Ini pun antara bagus punya bahagian Maksudnya, kenapa remaja ataupun golongan muda sekarang tidak menjadikan bidang peternakan ini sebagai bidang utama, disebabkan satunya dianggap bidang ini sesuai untuk orang berumur. Sebab tengok pakcik je, Pak Samad, Pak Ali je yang menternak kambing, lembu tadi kan. Dia tak nampak orang tua Hamid tadi kan. Hamid kerja dia apa, mengangkut air je. Contoh mengangkut air pula dah. Contohnya jadi runner je kan. Naik motor semua. Pak Ali je yang menternak lembu kambing. Okay. Lagi perlu kerja bawah panas matahari. Yelah kan, lembu kambing. Mana duduk dalam rumah kan. Duduk kat luar, betul tak? Kalau dalam rumah semua nak ternak cikgu nak ternak kambing sebab duduk dalam rumah kan. Tondok juga kalau dalam aircon ke kan. Betul juga kan. Kalau ternak, kalau kambing lembu dalam aircon, saya pun nak kan. Tak payah keluar panas-panas duduk dalam aircon je. Lagi satu, kenapa orang tak menternak sebab tak ada sumber tanah. Dia pun salah satu faktor utama orang Melayu tak ada tanah. Okey, orang Cina pula tanah di melambat-lambat sedangkan tanahnya tanah Melayu itu antara isu juga. Tak tahu sebab mungkin orang Melayu ni dia rasa selesa dengan cukuplah ada rumah kan, ada halaman sikit, cukup tak perlu tanah tak nak. Orang Cina sumber utama dia ialah pertanian kalau kita tahu sumber ekonomi utama pertanian peternakan ialah Cina. Ayam Cina ayam, buah-buahan Cina ramai. Kalau perasan Cina lah yang ramai yang jual buah-buahan. Yang menjadi pembekal buah-buahan. Okey. Dan kekurangan sumber kewangan. Orang Melayu tu dia kata, Melayu ni dia tak suka menabung. Jadi duit tak ada, macam mana nak buka modal nak tanam pokok durian? Macam mana nak buka modal nak buka kolam udang galah? Kan? Itu antara salah satulah faktor yang menyebabkan bidang ini tidak diminati. Okey? Golongan-golongan seperti kita lah. Orang-orang muda ni. Okey. Okey, siapa lagi? Mio Mio tadi. Saya lagi. Okey, Mio. Sambung Mio. Masalah dalam peternakan. Kurang diminati orang muda. Okey. Kekurangan kaki tangan dan akan menyebabkan haiwan tidak terjaga. Tidak mempunyai tanah, kekurangan sumber kewangan, hasil pelanggan yang tidak menentu. Macam sama je macam tadi kan? Tak ada idea dah. Macam sama je ni. Masalah dalam peternakan ni macam punca. Dia macam punca. Tak punya tanah, punca. Orang tak nak sebab tak ada sumber kewangan, hasil tak menentu ni semua punca ni. Semua ialah punca. Punca masalah ni pun lebih kurang je sebenarnya maksud dia. Okey, boleh tulis sikit lah ni antara punca juga. Okey, sambung. Yang lain sikit ada nota elok-elok. Kepentingan dalam peternakan dapat mengatasi haiwan daripada pupus, dapat memajukan perniagaan makanan, dan yang ketiga dapat meningkatkan ekonomi setempat. Okey. Kepentingan. Tulis semua. Yang pertama, dapat mengatasi haiwan daripada pupus. Haiwan apa yang diternak? Mio, cuba bagi tahu haiwan apa yang kita ternak untuk dimakan? Lembu. Contoh sikit. Lembu. Haiwan apa yang kita ternak untuk makan? Ternak untuk makan lah. Lembu, kambing, ayam. Ikan. Ikan perikanan. Salah. Ternak yang kita kena bagi makan duduk atas darat lah. Haiwan atas darat yang kita ternak untuk makan. Itik. Itik, okey. Apa lagi? Lagi? Aduh. Tak ingat dah. Angsa, itik, angsa.
Okey, rusa. angsa. Kalau yang sama jenis dengan lembu, lembu, kambing, kerbau. Oh, ke bawah. Kerbau ada kan? Rusa. Rusa. Rusa, kuda kita boleh makan tak kuda? Tak boleh. Tak boleh. Eh, Eh, aduh. sudah. Kuda boleh makan tak ni? Aduh. Anas, kuda boleh makan tak Anas? Boleh. Anak kata boleh Mio. Oh, boleh ya, okey. Kenapa Mio tak boleh makan kuda? Itu ada masalah sendiri. Apa dia? Ada masalah tersendiri. Kuda orang tak makan sebab mahal. Mu nak makan kuda. Baiklah aku naik kuda. Kuda ni untuk ditunggang. Kan boleh nak makan kuda. Kalau kita ni ada gaji berjuta-juta nak makan kuda tu macam makan lembu boleh lah kuda kan. Tapi tak tahulah pernah tak makan kuda Siapa pernah makan kuda tahu? Dari kuda ni liat kot ke lembut tak tahulah. Sebab mahal siapalah nak sembelih kuda. Melainkan kuda dah tua tak sedap pula, keras pula daging kan. Nak makan muda-muda, gagah perkasa lagi nak tunggang kan. Kuda orang tak makan lah sebab dia untuk ditunggang, gagah Kuda ni gagah boleh ditunggang. Tapi kalau lembu kita tunggang kalau tunggang lembu nak pergi ke mana je lembu tu? Tak adanya di jalan macam apa lenggak-lenggok je lah lembu tu kalau kita naik lembu tu. Seladang kan, seladang ni antara haiwan tunggangan juga. Seladang orang makan juga daging dia. Apa lagi yang seangkatan? Unta. Ada lagi tak kawan-kawan? Ada lagi tak yang Mio tak sebut yang kita boleh jadikan sebagai ternakan? Ayam, kambing, itik, angsa, arnab. Yes, arnab. Lagi serati, kancil, okey, sapi, lembulah sapi tu. Okey, lagi? Kibas. Okey, bagus. Buffalo. Buffalo tu kerbau. Okey, anak-anak, buffalo tu kerbau. Lagi? Lagi tak? Ni yang sama dengan ayam tu apa? Apa Turki. nama tu? Puyuh. Puyuh. Nak tengok tak puyuh ni? Puyuh, ayam Belanda. Okey, yang besar tu kan? Kata ayam Turki, jenis-jenis ayam, ayam Turki, ayam Belanda, ayam kan nak sebut banyak pula. Burung, yes, burung. Burung kita tak sebut kan? Burung. Burung pun sedap dimakan burung apa makan merpati. Ni dia. Burung jarang kita makan burung sebab dia haiwan yang comel kot. Ada lagi tak? Arnab pun geli juga nak makan tahu kalau arnab ni. Sebab di bulu dia macam kucing, orang kesian. Burung wak-wak, puyuh. Okey? Itu antara haiwan-haiwan yang diternak untuk dijadikan makanan. Okey? Dah Okey. Memajukan industri makanan. Banyaklah jenis makanan yang dihasilkan oleh ternakan ni. Lembu, kambing perap, daging perap, ayam sos lada hitam, macam-macam lah tu untuk industri makanan Okey. Okey lagi sambung. Ni siapa ni? Syed. Syed. Ada lagi Mio? Mio ada lagi Mio? Tak ada dah. Allah. Ada dah. Mana? Sekejap je Mio. Okey, Syed. Assalamualaikum. Hari ini Ana akan tanya tentang pertanian. Okey. Apa itu pertanian? Pertanian adalah aktiviti untuk menggunakan sumber daya hayati supaya pengurusan mereka menghasilkan makanan, bahan mentah industri, sumber tenaga dan mempunyai kesan positif terhadap alam sekitar. Aktiviti pertanian sangat lengkap, bukan sahaja terhad kepada pertanian dan ternakan. Ini termasuk penggunaan bioenzim dan mikroorganisme. Kewujudan dan tanah pertanian didakwah mampu membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pengeluaran makanan dan memelihara tanah. Hayati tu apa Nama Nur Hayati tadi. Hayati tu apa?
Sumber daya hayati. hayati. Ni bahasa Indonesia ni. Okey, daya hayati tu sumber pertanian atau sumber yang terhasil daripada tumbuhan atau haiwan lah. Pertanian adalah aktiviti yang untuk menggunakan sumber air supaya pengurusan mereka menghasilkan makanan mentah. Okey. Ada nak beritahu tak Syed? Ada. Bioenzyme tu apa? Kayak macam cairan. Cairan. Cairan, okey. Makroorganisma? Mikroorganisma tentang sains tu. Apa dia? Tentang sains. Tentang sains. Mikroorganisma ni macam kecil lah, macam benda-benda kecil contoh sel-sel, macam kalau belajar sains tu sel dalam daun tu, ada apa dalam daun? Ada stoma kan, yang buka tutup ni kan, yang untuk apa, masuk karbon, yang keluar karbon dioksida, macam itulah okey. Okey, ini apa? Ini apa ni? Okey, baca. Bentangkan saya. Manfaat aktiviti pertanian untuk kehidupan lebih berkualiti. Nombor 1, sumber pendapatan. Memberikan sumber pendapatan stabil untuk petani dan keluarga mereka. Sumber Pendapatan. pendapatan. Contoh untuk petani lah. Okey, lagi? 2, pembangunan ekonomi. Dapat memaju pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Memacu pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Okey. Mistake. 3, penyimpanan karbon. Boleh membantu memperlahankan pemanasan global. 4, sumber makanan berkualiti. Penyediaan makanan yang berkualiti, hasil makanan dengan sumber sayur-sayuran. Okey, pembangunan ekonomi. Apa dimaksudkan dengan pertanian ni boleh membangunkan ekonomi di luar bandar? Apa maksud dia Syed? Kayak macam apa namanya? Makanan untuk penjualan. Penjualan? Kayak macam chips. Chips, okey. Jual kerepek, okey. Ya, penjualan kerepek dengan okey. Maksud pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Okey, contoh kalau kita kata kan, kita pergi bandar untuk bekerja, betul tak? Kita pergi bandar untuk bekerja. Tapi dekat luar bandar pun ada kerja dia yang kita boleh jadikan sebagai sumber pendapatan. Saiful dah naik kereta. Saiful balik mana Saiful? Okey. Saiful dah naik kereta dah. Okey, baik. Jadi, apa maksud pembangunan ekonomi tadi? Pembangunan ekonomi ni ialah, maksudnya kalau dulu, Kalau dulu contohlah Pak Samad dulu kan, dia tak tanam sayur kan. Tiba-tiba datanglah Pak Ali kata, Samad, kau duduk saya saja kat rumah tu, apa salahnya kau tanamlah sayur-sayur sawi ke, lobak ke, kangkung ke, kan? Tambahkan ekonomi. Lepas tu, Pak Samad kata, betul juga kata engkau ni Pak Ali. Apalah nama tadi? Ikut dia lah. Okey. Jadi Pak Samad pun tanamlah sayur, kangkung semua tadi. Dia pun jual lah dekat pasar. Dia jual dekat pasar, dapatlah hasil kan. Dapat hasil, jual apa. Tadi tiba-tiba dengan jualan tadi, dapatlah dia membeli apa agak-agak. Apa dia nak beli? Dengan duit yang ada tadi, dia beli apa agak-agak? Dia orang kampung, dia tak ada apa-apa. Dia beli apa dulu agak-agak? Syed. Pak Samad tadi beli apa? Ada duit dia beli apa? beli kerepek. Dia tak ada duit, dia duduk rumah je kan. Dia tak ada duit. Tapi dia dah tanam sayur, kangkung tadi dia dapat duit. Duit tu buat apa? Jual. Duit jual pula. Duit tu. Duit yang dijual tadi dia buat apa? Macam mana? Duit yang dia ada tadi, Pak Samad tadi dia beli apa agak-agak? Sayur. Dia tak belilah sayur sebab dia memang tanam sayur. Ya. Dia beli apa? Mungkin Pak Samad dia beli motor, kereta. Kan dia dah jadi pembekal sayur yang terbesar di Pekan Ipoh contohnya. Kan?
Dengan dia jual-jual tadi, rupanya ramai orang nak beli sayur dia. Maka dia pun dengan jualan tadi dia boleh beli motor mula-mula. Lepas tu dia beli kereta. Lepas tu dapat pilihan sikit. Oh, beli 4x4. Kan? Beli apa kereta Triton untuk dia angkut apa sayur-sayur tadi. Jadi ekonomi Pak Samad tadi meningkat. Anak-anak dia boleh belajar. Anak-anak dia boleh pergi jalan-jalan. Anak-anak dia boleh macam orang kerja kat bandar. Nampak? Pekerjaan ni tadi menyebabkan dia boleh bekerja di luar bandar tapi hasil sama dengan orang yang berada di bandar. Okey, nombor 3. Apa maksud tu penyimpanan karbon tu, Syed? Penyimpanan karbon. Apa maksud penyimpanan karbon? Mengeluarkan kesan negatif. Tak, ni positif ni. Kamu bagi tahu manfaat. Apa dia? Menyebabkan apa? Boleh Membantu membantu apa tu? menyimpan karbon dalam tanah dan mengeluarkan kandungan rumah. Maksudnya kalau bumi kita ni, okey, kalau bumi kita ditanam dengan tumbuh-tumbuhan hijau, apa yang berlaku dekat bumi kita? Gimana? Apa berlaku kat bumi kita kalau kita tanam pokok hijau-hijau je? Apa berlaku kat bumi kita? Yang lain sambil-sambil tu salin nota. Apa dia? Apa, Syed? Bumi kita jadi sejuk lah, Syed. Kalau tanam pokok banyak-banyak kan? Tanam pokok banyak-banyak, tanam hijau, tanam sayur kan? Udara kita akan jadi sejuk. Itu kenapa kalau kamu berbalik ke kampung kan, hijau, sejuk je berbanding duduk bandar yang penuh dengan bangunan-bangunan, tak ada pokok, panas. Kan? Faham, Syed? Okey. Lagi semua makanan berkualiti. Okey, semua makanan kualiti tu maksudnya sayur-sayuran tadi yang jadikan pertanian tadi, makanan dia sangatlah penting untuk badan manusia. Okey. Habis dah, Syed. Lagi, Syed? Syed satu je. Manfaat je. Okey. Kalau Mio, 2. Faktor dan kepentingan. Kalau apa tu? Kalau Saiful tadi cara, masalah, kepentingan, ni 4. 4, 2, 1. Okey, tak apa. Mana-mana pun boleh, tak apa. Okey. Tahniah kepada kumpulan berapa ni? Kumpulan tema 3. Okey, atas perbentangan 3 topik yang penting iaitu tentang perikanan, penternakan dan pertanian. Semua ni perkara yang di bawah satu bidang satu tema je. Okey, sebab dia berkisar tentang kalau semuanya makanan. Maksudnya kalau perikanan makan laut, kalau penternakan makanan di atas darat, kalau sayur-sayur pertanian ni sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, Syed, boleh tak sedikit, Syed? Bagi contoh apakah tanaman dalam bentuk sayur-sayuran di Malaysia? Boleh senaraikan sikit. Boleh bagi tahu apa bentuk sayuran yang ditanam di Malaysia? Sayur-sayuran. Sawit. Sawi lagi? Kubis. Yang lain boleh senaraikan buah-buahan. Apakah buah-buahan yang ditanam di Malaysia? Yang lain semua senaraikan buah-buahan. Syed sebut yang sayur-sayuran. Sebut, Syed. Lagi? Durian. Okey, lagi tulis-tulis yang lain. Sawit. Okey. Syed, lagi apa? Sayur-sayuran. Tembikai. Sayur-sayuran, tembikai itu buah-buahan. Sayur-sayuran. Kubis. Lagi? Cili. Dragon fruit tu apa, Mio? Bahasa Melayunya apa? Buah naga. Apa dia, Syed? Buah naga. Buah naga tu buah-buahan. Cikgu nak sayuran. Ya. Tomato, cili, Gandum. kubis, bendi, terung, petola, sawi, kangkung, kailan, kunyit.
serai, halia. Itu semualah sayur-sayuran. Anggur ada ke? Anggur kat mana saya pun? Kat mana? Cameron. Apricot ada ke apricot kat Malaysia? Waduh. Oren ada ke? Oren. Kat Malaysia ada oren. Bawang putih bukan kat Malaysia. Mata kucing ada. Malaysia saja. Lychee ada. Duku. Okey. Anggur tak ada Saiful. Anggur ni premium kat Malaysia. Kita luar. Kita ambil luar je. Nanas. Okey. Limau apa tu? Limau Bali je kan? Limau Bali, limau nipis, limau kasturi. Kiwi tak ada kat Malaysia. Kiwi tak ada. Ciku. Okey. Buah-buahan tempatan saja. Rambutan. Okey lagi. Rambai. Buah kelapa. Okey. Pulasan. Okey bagus. Mangga. Okey. Itu ialah buah-buah mangga ni pun. Kita nak kata mangga ni. Kita mangga apa je Malaysia ada. Mangga yang masam-masam je kat Malaysia ni. Yang manis-manis semuanya hak milik Thailand. Durian Belanda ada. Okey. Okey, tahniah kepada semua pelajar, kita dah menghampiri penghujung kelas. Okey, suka cikgu untuk ingatkan, terima kasih pada kerjasama semula. Betik, sedapnya betik. Okey, atas banyak sumber alam kita, kita boleh tanam sendiri saja di rumah. Ceri tak ada. Ceri bukan di Malaysia. Betik, manggis, semua sedap. Okey, jadi kumpulan yang seterusnya ialah tema 4. Tema 4. Siapa tema 4? Tema 4. Mana tema 4 ni? Okey, tema 4. Yang 3 beradik tu lah. Yang alam sekitar. Okey. 3 beradik tu minggu hadapan kita bentang untuk alam sekitar. Okey, insyaAllah kita jumpa esok. Kita jumpa esok untuk kelas tata bahasa kita. Kita akan belajar tentang kata adjektif. Ada 9 jenis kata adjektif yang kita akan pelajari esok. Okey, insyaAllah. Dan minggu hadapan baru cikgu akan terangkan tentang tugasan buku sekerak. Minggu hadapan insyaAllah. Okey, kalau tak ada soalan, yang lain semua selesai dengan nota masing-masing. Tulis dalam buku. Tulis dalam buku nota-nota tu lah. Yang tentang kawan kita punya tadi. Nak tengok balik pun boleh kan. Tekan je link tu. Tapi jangan ubah lah kawan punya link tu. Jangan ubah. Tengok saja. Okey. Okey, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu serahkan kepada